TV KPM. Ya, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Selamat menonton Sukses SPM 2021 dan saya Fizi akan bersama-sama dengan anda selama 1 jam pada hari ini. Apa khabar semua kawan-kawan? Harap semua dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang sihat-sihat dan juga kita harapkan kalian yang berada di rumah dapat menjaga SOP walau di mana jua anda berada. Kita tahu bahawasanya ada negeri-negeri yang telah pun beralih daripada fasa 1 kepada fasa 2. Jadi kita harapkan terus jaga SOP, okey? Kalau tak Abang Fizi marah korang. Baiklah, hari ini Abang Fizi tak seorang-seorang. Bersama-sama dengan kita pada hari ini adalah seorang guru yang sememangnya kacak pada hari ini. Kita bersama dengan Cikgu Muhammad Fazrin Muhammad Subri daripada SMK Seri Macap Johor. Assalamualaikum Cikgu. Jom kita saksikan profil cikgu kita pada hari ini. Jom kita tengok. Ya, waalaikumsalam cikgu. Saja je bagi salam kat cikgu tadi kan. Bagi cikgu. Mana cikgu kita, mana cikgu kita ni? Hari ini kita bersama dengan seorang tenaga mengajar kita iaitu Cikgu Fazrin Muhammad Subri daripada SMK Seri Macap Johor. Apa khabar cikgu? Baik. Alhamdulillah. Cikgu sihat? Sihat. Fizi sihat? Saya bertambah-tambah sihat cikgu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana perjalanan daripada Johor ke sini cikgu? Okey? Okey, alhamdulillah. Lancar. Cantik cikgu. Cikgu, sebelum tu kita kena jaga SOP kita cikgu. Kita minta cikgu untuk menggunakan gel pembasmi kuman yang ada di atas meja kita ni. Untuk sama-sama kita mengelakkan diri kita daripada terkena jangkitan COVID-19. Baik. Okey, ni cara-cara penggunaan dia. Yang paling penting. Baik. Cikgu. Ya. 11 tahun mengajar cikgu ya? Alhamdulillah 11 tahun. Antara cabaran yang paling mencabar sepanjang 11 tahun bergelar sebagai seorang guru ni cikgu. Paling mencabar tak tahu nak cakap lah, banyak sangat mencabar cabaran ni. Mencabar saja cikgu ya? Mencabar saja. Tapi alhamdulillah lah masih diberi kesempatan lah untuk mengajar tahun yang ke-11. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Baik, hari ini bukan setakat Cikgu Fazrin saja berada di studio dan juga kita bersama-sama dengan ni kawan-kawan Abang Fizi ni yang ada dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Macap Johor. Jom kita berkenalan dengan kawan-kawan kita yang ada dekat dalam skrin sekarang. Kita bersama dengan Muhammad Rashazmi Muhammad Razali. Sila perkenalkan diri Ras. Assalamualaikum. Salam. Sejahtera. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rashazmi bin Muhammad Razali. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Wow, awak nak jadi guru apa? Guru PJK, guru pertanian? Saya nak jadi ketua guru pendidikan Islam. Alhamdulillah. Inilah contoh pelajar harapan kita. Baik, yang seterusnya, kalau tadi kita ada Ras, kita nak bersama-sama dengan Nur Alia Atira Karjo. Alia, apa khabar? Baik. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Karjo, SMK Seri Macap. Cita-cita saya ingin menjadi pakar bedah. Pakar bedah? Pakar bedah tak apa dek, jangan jadi pakar beda. Okey, yang seterusnya kita bersama dengan Nur Fakihah Muhammad Faizul. Hai. Hai Fakihah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Fakihah binti Muhammad Faizul. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Awak nak jadi cikgu apa? Guru apa? Guru tadika. Guru tadika, perkembangan awal kanak-kanak. Alhamdulillah. Baik, bukan setakat pelajar-pelajar daripada SMK Seri Macap Johor saja bersama-sama kita pada hari ini dan juga selamat datang kepada pelajar-pelajar daripada SMK Datuk Haji Hassan Yunus Johor. Kita bersama dengan ni Divashini, anak perempuan Gobi. Hai. Hai, nama saya ialah Divashini, anak perempuan Gobi. Cita-cita saya adalah menjadi seorang guru. Guru sains. Guru sains? Wow, awak nak ajar sains tulen ke sains yang lain? Sains tulen. Sains tulen, alhamdulillah. Baik. Okey, Divashini pun ada. Kita bersama dengan Natita, anak perempuan Devendran. Betul ke sebutan saya Natita? Betul.
Betul. Okey, kenalkan diri Nantita. Silakan. Hai, nama saya Nantita Anapur Kabupaten. Saya menjadi seorang polis. Polis. Alhamdulillah, ini dia. Cikgu. Dia akan jadi polis, dia akan menjaga ketenteraman awam kita pada hari ini. Baiklah, Cikgu Fazrin, hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa, Cikgu? Okey, hari ini kita akan masuk dalam tajuk masih lagi dalam pengeluaran poultry, pertanian tingkatan 4. Baik. Untuk hari ini kita akan fokus pada pengurusan ternakan. Pengurusan ternakan, Cikgu, pengurusan ternakan, insya-Allah. Baik. Okey, kita nak tanya pandangan pelajar-pelajar kita tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu pengurusan ternakan poultry. Ni Abang busy nak tanya Ras. Apa pandangan awak tentang mata pelajaran ini? Silakan, Ras. Pada pendapat saya, mata pelajaran ini mampu meningkatkan sektor ekonomi negara. Baik. Ekonomi sektor peternakan ekonomi negara. Iyalah. Dan juga ia boleh membawa ke peringkat antarabangsa. Peringkat antarabangsa, alhamdulillah. Itu dia pandangan daripada Muhammad Ras Syazmi Muhammad Razali. Yang seterusnya, ni Abang Fizi nak dengar ni pandangan daripada Nur Alia Atira Karjo ni. Waduh. Okey, apa pandangannya tentang mata pelajaran pertanian, pengurusan ternakan poultry? Silakan, Atira. Okey, bagi saya, subjek pertanian untuk tajuk pengeluaran poultry ni, kita bukan sahaja dapat menambahkan ilmu pengetahuan untuk peperiksaan, tapi kita juga dapat mengaplikasikan dia dalam kehidupan seharian. Nampak tak, Cikgu? Dapat mengaplikasikan dalam kehidupan seharian. InsyaAllah. Baiklah, kejap lagi kita akan bersama dengan Cikgu Muhammad Fazrin Muhammad Subri. Kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. TV KPM. Jom kongsikan pengalaman dan aktiviti menarik kelas dalam talian dengan menggunakan hashtag #DidikShare. Anda hanya perlu rakam video atau gambar beserta caption mengenai aktiviti menarik semasa PDPR. Video atau gambar yang paling kreatif akan dipaparkan dalam platform digital Didik TV KPM. Apakah yang menjadikan seorang juara lebih bersedia? Bagaimana seorang juara sentiasa mengawal emosi mereka? Rahsianya, mereka melatih minda mereka. Tarik nafas dalam-dalam, hembus. Saya rasa confident lah, tapi dah sampai kat court dah tak boleh. Fokus. Jangan lupa saksikan saya, Aruna, Psikologi Sukan dalam Minda Juara. Didik TV KPM. Bantuan sampai. Tanda-tanda rejatan. Hai, saya Akmal Nazri. Saya Cikgu Murugan. Jangan lupa untuk saksikan co-kurikulum Badan Unit Beruniform Kelab dan Persatuan Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat 6 petang hanya di Didik TV KPM. Orang anggap kita yang memberi bantuan ni adalah hero. Tapi sebenarnya, contributor, donors adalah hero juga. Kita buat apa yang Allah suka, insya-Allah kami happy, kami gembira. Malaysians are very generous people. Do it with an open heart and then don't expect anything in return. Bila berkaitan dengan wakaf, orang berebut-rebut. Itulah kegembiraan, itulah kepuasan kita. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara,
perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Didik TV KPM. Ya, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sedang mendengarkan dan juga melihat Didik TV KPM sekarang ini. Ada sedang bertemankan saya Fizi dan juga Cikgu Fazrin Mat Subri dalam Sukses SPM 2021. Okey, hari ini kita akan berbincang dan juga kita akan belajar tentang pertanian, pengurusan ternakan poultry. Baik, Cikgu. Silakan Cikgu Fazrin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cikgu. Selamat petang. Selamat petang. Kepada Fizi dan juga murid-murid yang berada di rumah dan juga murid-murid saya berada di ni di rumah. Baik, Cikgu. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk pertanian tingkatan 4. Okey, tajuk pengurusan ternakan poultry. Baik, Cikgu. Okey. Okey, ini adalah contoh buku teks lah yang akan digunakan oleh pelajar. Okey, tingkatan 4 dan 5 saya tunjuk je lah Okey, bab 2 pengeluaran poultry dalam tingkatan 4 bab 2. Dan kita akan kecilkan skop lah. Untuk hari ini kita pergi kepada pengurusan ternakan poultry. Baik, Cikgu. Okey. Sebelum saya terlupa Fizi. Ya, Cikgu. Saya ada teka-teki lah. Teka-teki, Cikgu? Teka-teki. Biasa saya akan bagi teka-teki pada host. Baik, Cikgu. Boleh Teka-teki, teka-teka ular mati dalam mangkuk. Silakan, Cikgu. Okey, di dalam ikan, okey, di luar ayam. Dalam apakah ia? Dalam ikan. Dalam ikan luar ayam. Saya rasa sardin cak ayam, Cikgu. Sardin cak ayam, ya betul Fizi, betul. Tahniah. Okey, tahniah. Terima kasih, Cikgu. Okey. Baik, Cikgu. Okey. Silakan, Cikgu. Kita gurau-gurau lah. Biasalah, Cikgu. Okey, kita akan tengok beberapa tajuk lah dalam hari ini. Baik, Cikgu. Okey, yang pertama adalah amalan peladangan yang baik. Okey, yang kedua faktor yang mempengaruhi penternakan yang baik. Okey, yang ketiga persediaan dan kelengkapan perumahan poultry. Seterusnya pengurusan harian poultry. Baik, Cikgu. Cikgu, saya nak tanya Cikgu lah, poultry ni apa, Cikgu? Okey, poultry ni kalau di Malaysia yang popular lah. Yang popular ayam, itik, puyuh. Angsa. Poultry ni sebenarnya dia lebih dikenali sebagai unggas lah kalau kita sebut. Baik, Cikgu. Faham, Cikgu. Boleh Baik, Okey, saya teruskan Fizi Baik, Cikgu. Okey, tengok pada amalan peladangan yang baik. Okey, amalan pertanian baik adalah satu cara mengurus ladang pertanian. Okey, dia ada 3 kategori lah, tanaman, ternakan atau perikanan. Okey, jadi hari ini kita akan fokus pada amalan baik bagi ternakan. Baik, Cikgu. Okey, yang kedua berasaskan prinsip dan penyawan minimum amalan mengurus dan mengendali ladang pertanian yang perlu disediakan serta diamalkan oleh pengusaha. Maknanya pengusaha ternakan ni dia perlu ikutlah amalan peladangan yang baik. Baik, Cikgu. Supaya dia punya ternakan lebih sihat, mungkin hasil lebih berkualiti. Okey, seterusnya amalan peladangan yang baik, amalan pengurusan ternakan yang baik, terancang dan bersistematik. Okey, bagi tujuan mendapatkan prestasi pengeluaran yang optimum. Okey, ini adalah contoh garis panduan pelaksanaan amalan ternakan baik. Okey, oleh Jabatan Veterina, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia lah. Jadi yang ini memang diikuti oleh semua penternak lah sepatutnya. Okey, jadi kalau penternak-penternak mengikut garis panduan yang disediakan, memang hasil ternakan berkualiti dan lebih optimum dan mengoptimumkan lah hasil pengeluaran. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada tujuan amalan peladangan yang baik. Untuk apa peladangan tu? Amalan peladangan yang baik itu. Baik, Cikgu. Okey, yang pertama adalah bagi produktiviti ladang ataupun ternakan tu lah. Ladang ternakan, bagaimana dia dapat meningkatkan produktiviti ladang ternakan. Okey, yang kedua kita tengok pada tujuannya adalah pengeluaran secara optimum. Maknanya secara yang kalau keluarkan telur tu yang berkualiti. Betul. Yang banyak. Kalau daging pun yang berkualiti dan yang banyak lah. Hasil yang baik, Cikgu, ya? Hasil yang baik, okey. Seterusnya kita tengok pada kos yang minimum. Okey, kalau peternak ni dia mengikut amalan baik yang betul, okey, kos dia dapat diminimumkan lah. Jadi kita tak ada kerugian yang banyak lah. Okey, seterusnya kita tengok pada hasil yang berkualiti. Ini macam saya cakap tadi. Okey, antara tujuan dia menghasilkan ternakan yang berkualiti lah. Okey, dan yang terakhir adalah persekitaran yang baik. Persekitaran ni maknanya dia punya kawalan suhu, kawalan pengudaraan. Betul. Okey, saya teruskan lagi ni. Baik, Cikgu.
kita pergi kepada faktor yang mempengaruhi penternakan yang baik. Okey, ada 3 faktor. Yang pertama adalah pengetahuan, teknologi dan teknikal. Maknanya penternak tu dia mempunyai pengetahuan dari segi teknikal pengurusan, okey, dan juga pengetahuan dalam bidang teknologi ternakan lah. Maknanya dia mahir dalam ilmu. Dia tahu mesin apa yang digunakan untuk ni. Okey. Seterusnya penggunaan teknologi. Maknanya penternak tu boleh menggunakan teknologi dengan mahir lah. Dia perlu ada pengetahuan dan juga cara untuk mengendalikan teknologi itu. Contoh mesin contoh mungkin reban tertutup yang disediakan. Dia ada mungkin pemberian minuman secara automatik. Jadi dia tahu mengendalikan. Dia dah belajar, dia ada kursus lah maknanya. Betul, cikgu. Okey, yang ketiga pengetahuan tentang ekonomi penternakan. Okey, kalau kita tak ada ilmu pun kita tak boleh nak berniaga, Fizi. Betul, betul, cikgu. Maknanya keuntungan, macam mana kita nak kira kerugian. Okey, dan sebagainya lah tentang ekonomi tu lah. Baik, cikgu. Okey, saya teruskan lagi ya. Faham tak kawan-kawan di rumah? Faham tak? Angguk. Okey. Teruskan, cikgu. Okey, saya teruskan, Fizi. Baik, cikgu. Saya pun ikut angguk kali. Okey. Ini adalah contoh penggunaan teknologi yang bersesuaian dapat memaksimumkan produktiviti ternakan. Okey, maknanya sangkar yang digunakan sangkar untuk ayam penelur. Maknanya kita tak perlu nak kutip lah. Kalau kita secara tradisional, secara kat kampung tu mungkin dia ayam bertelur berselerak ni. Betul, cikgu. Kejap kat sana, kejap bawah pokok. Jadi kita tak ada tak menggunakan teknologi yang sesuai. Betul. Bila macam ni telur dapat dikumpul dengan baiklah. Okey. Okey, baiklah, kita pergi pada soalan contoh. Baik. Yang pertama. Okey, murid-murid nanti boleh bantu saya Okey, bersedia? Bersedia, kawan-kawan? Nyatakan 3 tujuan amalan perladangan yang baik. Okey. Nyatakan 3 tujuan tu. Okey, siapa nak bantu saya? Siapa yang nak jawab? Sila angkat tangan. Okey, silakan Atira. Tujuan amalan perdagangan yang baik ialah persekitaran yang baik. Persekitaran yang baik, cikgu. Betul ke? Okey, betul. Ya, Tahniah. betul. Okey, persekitaran yang baik. Yang kedua. Siapa nak bantu saya, murid-murid? Okey, di bawah sini. Silakan. Di bawah sini. Produktiviti ladang. Produktiviti ladang ternakan. Okey, bijaknya betul. awak. Tahniah. Okey, seterusnya yang ketiga. Yang ketiga. Siapa nak jawab? Okey, Ras. Silakan, Ras. Okey, Ras. Kos minimum. Kos yang minimum ataupun pengeluaran optimum. Okey, kos minimum ada dalam jawapan lah. Baik, dia sebenarnya ada 5 tadi yang saya sebutkan. Okey, hasil berkualiti termasuk sekali dalam tujuan amalan peladangan yang baik lah. Baik, cikgu. Okey, tahniah semua murid-murid. Tahniah. Okey, kita teruskan lagi Baik. Okey, pengurusan ternakan. Okey, pengurusan ternakan ni terbagi kepada 2 murid-murid. Fizi Baik, cikgu. Dia ada pedaging dan penelur. Ayam pun sama, ada pedaging, penelur. Puyuh pun ada pedaging, penelur. Maknanya kita ternak dia untuk hasilkan daging dan telur lah. Patutlah ada istilah ayam daging dengan ayam telur. Betul. Baik, cikgu. Okey, jadi di peringkat pedaging kita ada 2 lah, peringkat perindukan dan pembesaran. Okey, sementara untuk penelur dia ada 3 lah. Sebab dia terlebih 1. Okey, bila kita bela ayam atau puyuh tu, kita bermula dengan perindukan kecil, pembesaran. Okey, kalau pedaging kita jual terus. Kalau penelur kita akan biarkan bertelur. Baik. Okey, kita terus pergi kepada pengurusan harian penternakan poultry. Okey, kita ada 6 Yang pertama amalan sanitasi. Baik, cikgu. Okey, yang kedua pemberian makanan. Yang ketiga pemberian minuman. Yang keempat penjagaan kesihatan. Yang kelima memeriksa suhu badan. Okey, dan yang terakhir merekod. Okey, nanti saya akan ceritakan dengan lebih jelas. Baik, cikgu. Okey, ini adalah pengurusan harian bagi kita menternak poultry itulah. Apa yang perlu ada, apa yang perlu kita buat. Jadi kena 6 perkara ni sangat penting lah. Okey, kita terus pergi kepada yang pertama, amalan sanitasi. Apakah maksud sanitasi tu? Sanitasi ni membersih, memastikan kawasan dan alat digunakan bebas daripada kotoran. Ini memang perkara pertama lah, Fizi. Kalau kita pergi mana-mana pun kebersihan sangat penting. Sampai sekarang, cikgu, ya? Ya, sampai sekarang. Okey, bertujuan memperoleh hasil yang optimum melalui kualiti baka yang baik, kecekapan pemberian makanan dan minuman, pengurusan kesihatan serta persekitaran yang
selesa. Okey, yang ketiga, mengurangkan stres ternakan. Bila kotor sangat kita stres lah, macam kita lah. Kalau kat rumah kotor sangat pun kita stres. Jadi binatang pun ada stres tu cikgu. Ada ya? stres. Ada tekanan ya. Ada tekanan. Jadi kita kalau nak ada kita ternak ayam atau puyuh ni, kita perlu kawal lah. Baik cikgu. Okey, ini adalah contoh amalan sanitasi bagi pembersihan lah, pembersihan sangkar, reban. Okey, tengok gambar yang pertama tu, maknanya kalau persekitaran yang bersih, selesa, jadi ayam pun dia nampak sihat. Seronok, nampak sihat, dia tak stres. Betul. Dia seronok je minum ramai-ramai tu kan. Okey, kita pergi seterusnya. Yang kedua adalah pemberian makanan. Makanan yang diberi adalah bermutu tinggi. Okey, mencukupi mengikut jenis ternakan. Baik cikgu. Okey, bekalan makanan yang diperoleh dari kilang perlu mengikut piawaian lah. Maknanya tak boleh sebarang lah kita beli pada ayam. Betul cikgu. Nanti boleh jatuh sakit dan sebagainya lah. Okey, yang ketiga, makanan perlu disimpan di tempat yang bersih, mempunyai pengudaraan yang baik dan tidak terdedah. Sama macam makanan kita lah. Bila kita tak guna, kita letak dalam peti atau almari lah. Tudung saji cikgu, tudung saji. Ya? Tudung saji. Tudung saji. Tapi ayam tak ada tudung saji lah. Kita pakai store lah. Okey. Okey, inilah contoh cara pemberian makanan ayam yang dicadangkan. Baik cikgu. Okey, kita ada dua cara lah. Okey, untuk ayam pun ada dua cara, puyuh pun ada dua cara. Okey. Cara berbeza bergantung kepada jenis makanan. Mungkin makanan ini lebih protein, jadi cara dia lain. Itu yang maksud cikgu, makanan permulaan, makanan ini pembesaran. kita ada cara pertama dan cara kedua. Jadi baik cikgu. Bergantung kepada jenis makanan jugalah, ataupun jenis ternakan. Baik. Jadi penternak boleh menggunakan mana-mana cara lah. Okey. Jadi makanan permulaan kita tengok, cara pertama berbeza hari. Makanan pembesaran pun berbeza. Jadi peternak boleh mengikut mana-mana cara lah yang difikirkan sesuai dengan mengikut jenis makanan dan jenis ternakan. Okey, bagi cara pemberian makanan puyuh pun sama. Kita ada dua cara. Cara pertama dan cara kedua. Okey, cara pertama sama makanan permulaan ni. Makanan permulaan ni maknanya daripada umur dia sehari sehingga 2 minggu. Lebih kurang. 14 hari. Baik cikgu. Okey, jadi makanan pembesaran pun sama. Okey, makanan penamat biasanya kita akan bagi sebelum dijual ataupun untuk ayam puyuh penelur lah. Puyuh ni 36 hari ke cikgu ya? 36 hari. Dia biasanya selepas 35 hari kita akan jual lah. Baik-baik cikgu, faham cikgu. Okey, kita pergi kepada pemberian minuman. Air minuman yang dibekalkan kepada ternakan dalam mempunyai tahap kualiti yang standard. Kita tak boleh bagi sebarang air lah pada ni, air terdedah, air kotor. Air mestilah sumber yang bersih dan telah dirawat. Okey, elakkan air minuman daripada dicemari dan disimpan dalam bekas yang tertutup serta mudah dicuci. Okey, pantau kandungan kimia, kuman, logam, bau, warna dari masa ke semasa. Okey, jadi pemberian minuman pun sangat penting lah. Maknanya seperti hidupan yang lain pun diperlukan air yang bersih. Okey. Okey, ini adalah contoh yang minum sedap tu Fizi tengok. Okay. Ini cara ayam dengan burung puyuh minum ya? Ini adalah contoh tempat minuman automatik lah. Biasanya reban-reban yang komersial yang sistematik lah. Baik. Okey, baiklah. Saya sambung seterusnya. Baik cikgu. Kita tengok pada keperluan minuman ternakan. Okey, ini adalah contoh minuman yang diperlukan oleh ternakan. Maknanya di peringkat perindukan kita perlukan 2 bekas minuman plastik 900 ml dan pembesaran 2 bekas minuman plastik 3.6 liter. Maknanya dia mengikut umur lah. Kalau kecil biasanya kita minum sikit. Besar sikit kapasiti dalam proses cikgu, pembesaran kita minum banyak sikit lah. Okey, Fizi, bisa boleh teruskan lagi Silakan cikgu. Okey, murid-murid saya harap semua bersedia. Kita akan bagi soalan soalan contoh. Yang pertama, nyatakan 2 faktor yang mempengaruhi pengambilan air minuman oleh ternakan poultry. Ni siapa nak jawab ni kawan-kawan? Sila angkat tangan. Kawan-kawan. Okey, siapa boleh bantu saya? Siapa yang nak jawab? Okey. Nantita. Silakan Nantita. Kelembapan kandungan makanan. Apa Nantita? Boleh ulang balik Nantita? Kelembapan kandungan makanan. Kelembapan kandungan makanan. Okey, betul. Okey, yang kedua. Baik, yang kedua siapa nak jawab? Silakan tangan.
Silakan Atira. Atira angkat dulu. Atira, dia bantu saya. Pengambil. Ya, ulang balik. Tersekat-sekat. Pengambilan apa, adik? Okey, pengambilan makanan sebut tadi pengambilan makanan. Ya, betul. Pengambilan makanan. Okey. Seterusnya saya tambah lagi lah faktor yang lain lah. Faktor yang lain adalah cuaca panas. Baik. Dan juga pergerakan ternakan. Okey, jadi murid-murid kena tahulah faktor yang mempengaruhi ni, tengok perkataan mempengaruhi. Dia ada dua lah, maknanya mempengaruhi secara positif dan juga mempengaruhi secara negatif. Yang pertama, kelembapan kandungan makanan. Okey, bila dia makanan tu sangat lembab, keadaan dia lembab, banyak air Baik, cikgu. Jadi dia kurang minum air. Sama macam kita lah, kita banyak makan bubur, kita kurang minum air. Okey, baik. Kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Terus layan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM dalam slot sukses SPM 2021 dan Abang Fizi bersama-sama dengan Cikgu Muhammad Fazrin daripada SMK Seri Macap Johor berbicara soal pengurusan ternakan poultry dalam pertanian. Ini cikgu ya. Baik cikgu, kita sambung tentang dua faktor yang mempengaruhi pengambilan air minuman oleh penternakan poultry ni cikgu. Okey, kita sambung lagi ya. Baik cikgu. Okey, tadi saya cakap kelembapan kandungan makanan mempengaruhi pengambilan air lah. Yang kedua, pengambilan makanan. Bila dia terlampau banyak makan, dia kurang minum air lah. Itu je dah kita boleh buat kesimpulan Okey, yang ketiga, cuaca panas. Bila cuaca panas, ternakan akan minum secara banyak lah. Ya, macam kita lah cikgu, bila panas dah haga cikgu. Banyak makan tapi kurang, banyak minum tapi kurang makan. Jadi tak bagus jugalah. Dia mesti seimbang Okey, yang keempat, pergerakan ternakan. Okey, sama macam kita lah, bila kita banyak jogging, kita akan banyak minum air. Betul cikgu. Ternakan pun sama, dia banyak bergerak melompat sana melompat sini. Jadi dia akan minum secara banyak lah. Makan dia akan kurang lah. Baik cikgu. Okey, kita pergi kepada seterusnya, penjagaan kesihatan. Okey, ternakan yang sihat mempunyai ketahanan melawan penyakit. Okey, pemeriksaan kesihatan ternakan perlu dilakukan setiap hari bertujuan mengawal penyakit daripada merebak. Okey, penjagaan kesihatan pun sangat penting lah. Okey, apa yang ada dalam penjagaan kesihatan? Yang pertama, timbangan mingguan. Maknanya kita perlu timbang lah setiap minggu. Kalau timbangannya macam lain daripada ternakan yang lain, maknanya tak sihat lah. Mungkin dia kurus ke apa. Okey, yang kedua, pemberian vaksin. Okey, vaksin juga diperlukan kepada ternakan. Berapa dos cikgu? Berapa dos? Okey, yang ini biasanya kita akan titis lah. Dalam mulut ataupun pada mata dia lah. Okey, vaksin ni kita akan bagi biasanya umur seminggu untuk buyur lah. Kita bagi seminggu. Okey, jadi yang ketiga, pemberian antibiotik. Okey, yang keempat, pemberian anti-stres. Dia ada ubat untuk anti-stres lah. Ini pun ada cikgu ya? Ada, untuk ternakan pun ada. Okey. Baiklah, kita pergi kepada seterusnya, memeriksa suhu badan. Okey, memeriksa suhu badan juga sangat penting lah dalam pengurusan ternakan ni. Okey, yang pertama, suhu penting untuk pembesaran ternakan. Suhu 24 darjah Celsius merupakan suhu yang paling ideal bagi reban ayam selepas peringkat perindukan. Okey, setiap penurunan 1 darjah Celsius suhu dan kenaikan 2 darjah Celsius suhu di atas paras 29 darjah Celsius akan menurunkan kadar penukaran makanan. Jadi suhu pun memainkan peranan penting lah dalam pemberian makanan ni. Ya, pemberian makanan. Okey, kita tengok kesan suhu terhadap ternakan. Baik cikgu. Okey, banyak kesan suhu Kita tengok jenis-jenis suhu lah. Bukan suhu kurang daripada 21 darjah Celsius, apa jadi pada ayam?
penurunan berat badan, kesan kepada nisbah penukaran makanan. Baik, cikgu. Okey, yang kedua, suhu 21 hingga 26 darjah Celsius, kurang nisbah penukaran makanan. Kita boleh tengok yang lain 26 sehingga 29, suhu yang paling bersesuaian. Okey, maknanya suhu yang cantik lah, yang ideal lah untuk ternakan kita lah. Okey, suhu 29 hingga 32, kita kurang makan, ternakan kurang makan. Jadi dia akan lebih minum air lah. Bila 32 hingga 35, pengambilan makanan terus merosot. Dia dah tak lalu nak makan. Sebab panas Dia dahaga je. Dahaga, jadi dia akan minum je. Okey, 35 sehingga 38, keadaan heat prostration akan berlaku. Maknanya dia akan lesu akibat daripada cuaca lah. Itu saya cakap di awal tadi, persekitaran sangat penting. Adakah dia akan terhidrasi, cikgu? Ya, boleh jadi. Okey, jadi dia akan sakit Baik. dan seterusnya dia akan matilah. Itu sajalah kesan yang paling teruk lah untuk ternakan. Okey, bila melebihi 38, langkah kecemasan untuk menyejukkan. Jadi kita akan perlukan, mungkin kita perlukan exhaust, exhaust penyejuk lah untuk reban. Baik, cikgu. Okey, saya sambung lagi Bizia. Silakan, cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan contoh. Okey, A, B, C, D, E dan F adalah kaedah mencegah dan mengawal penyakit ternakan. Padankan kaedah dengan menulis A sehingga F di ruang jawapan. Okey, menahan sementara ternakan yang dibawa masuk dari luar negara. Ni siapa nak jawab ni, kawan-kawan? Sila angkat tangan. Okey, Nantita, silakan Nantita. Okey, Nantita. Apakah jawapan Nantita? Menahan sementara ternakan yang dibawa masuk dari luar negara. Apa jawapan dia? A, B, C, D, E, F. Nantita? Ya. B. B. Okay, kita jawab B Okey, B. Okey, betul Ya, betul Nantita. Tahniah. Jawapan adalah kuarantin. Kuarantin lah. Sama macam situasi kini yang berlaku di negara kita lah. Betul. Bila dibawa masuk dari luar negara, kita perlu kuarantin dulu. Sama macam ternakan. Okey, yang kedua. Ni siapa nak jawab yang kedua ni? Okey, Divashni, silakan. Amalan pembersihan peralatan atau kawasan ternakan supaya bebas daripada kotoran atau bahan yang mungkin membawa penyakit. Apa jawapan dia? A, sanitasi. A, sanitasi. Okey, betul. Pandai. Okey, ni saya cakap tadi lah, sanitasi. Maksud dia membersihkan peralatan dan seterusnya lah. Baiklah, jawapan yang ketiga, memisahkan ternakan yang berpenyakit. Angkat tangan, siapa nak jawab? Okey, Ras. Silakan Ras. Ras, apa jawapan dia? Ya? E. Penakaian. Okey. Betul Okey, tahniah. Ya, tahniah Ras. Okay, betul maksud jawapan penakaian ni kita memisahkan ternakan yang berpenyakit daripada kawan-kawan yang lain lah. Kita tak boleh samakan nanti kesan dia pada kawan-kawan yang lain. Kita kena pisahkan. Dah habis. Kau baru E ke? Baik, cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Baik, silakan. Ini penakaian. Penakaian merupakan satu kaedah pencegahan penyebaran penyakit. 3 ciri ternakan yang perlu ditakai. 3 ciri ternakan yang perlu ditakai. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Silakan. Atira. Okey, Atira. Tumbesaran terjejak. Okey, yang pertama tumbesaran terjejak. Okey, betul. Betul. Yang kedua? Yang kedua, siapa nak jawab? Okey, Nantita. Silakan Nantita. Pengeluaran rendah. Okey, pengeluaran rendah. Okey, betul. Betul. Dan yang ketiga, siapa nak jawab? Devashni, silakan. Berpenyakit. Berpenyakit. Okey, betul tahniah. Memang pandai-pandai lah. Okey, maknanya 3 ciri ternakan yang perlu ditakai. Kesemua ni perlu ditakai lah. Betul. Maknanya berpenyakit kita perlu asingkan daripada rakan-rakan yang lain. Betul. Okey, saya sambung lagi Fizi Silakan cikgu. Pergi kepada rekod ternakan. Baik. Ini adalah proses yang terakhir dalam pengurusan harian lah. Okey. Rekod ternakan yang pertama, apa yang perlu ada dalam rekod ternakan? Yang pertama, tarikh ternakan tiba. Contoh daripada luar negara tu kita kena rekodkan lah. Baik. Okey, dia ada borang. Nanti saya akan tunjukkan contoh borang. Okey, bilangan ternakan yang terima. Seterusnya sumber baka ternakan daripada jenis apa, Baik, baka apa. Okey, yang keempat, kematian dan penakaian ternakan. Kita kena rekodkan. Berapa bilangan yang mati, berapa bilangan yang kita takai. Okey, seterusnya pemberian jenis makanan dan sumber makanan harian. Jenis makanan apa yang kita gunakan.
Okey, seterusnya pemberian vaksin dan rawatan. Okey, kalau ada rekod tentang vaksin ternakan, kita kena rekodkanlah. Okey, dan terakhir penggunaan air dan elektrik. Okey, ada 7 ke semua langkah-langkah dah cikgu ya? Ya, dalam rekod ternakan tu lah, pengurusan rekod. Okey, ini adalah contoh rekod contoh rekod harian ternakan. Maknanya setiap hari perlu diisi lah. Ataupun kita ada bilangan ternakan mati berapa, ditakai berapa, baki tinggal berapa. Ini semua perlu direkod. Betul. Okey, jadi tujuan ni supaya apa? Memudahkan pengurusan harian kita lah untuk menternak poultry. Ya. Okey. Kita sambung lagi Silakan cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan contoh. Okey, yang pertama, nyatakan 2 aktiviti harian semasa menternak poultry. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Silakan kawan-kawan. Okey, Nantita. Oi, Nantita ni sangat-sangat aktif orangnya. Nantita Okey, Nantita. Silakan Nantita. Apakah jawapannya Nantita? Ya, ulang balik Nantita. Apa dia Nantita? Okey, amalan sanitasi. Okey, betul Pandai Nantita. Okey, yang kedua Fakihah. Tadi angkat tangan Fakihah. Fakihah, silakan. Fakihah boleh bantu saya? Senyum sikit Fakihah. Pemberian makanan. Ya? Apa dia Fakihah? Pemberian makanan. Pemberian makanan. Okey, okey. Tahniah Fakihah, betul. Tahniah Fakihah. Okey, selain daripada tu aktiviti harian yang lain adalah pemberian minuman. Okey, penjagaan kesihatan, memeriksa suhu badan dan yang terakhir tadi kita dah tengok merekod. Ya, cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan contoh yang seterusnya. Okey, Rajah 2 menunjukkan aktiviti pengurusan harian ternakan poultry iaitu aktiviti pembersihan reban ternakan. Lengkapkan dengan aktiviti yang sesuai pada ruangan jawapan. Okey, aktiviti pembersihan reban. Okey, kita tengok Kita dah ada membersihkan tinja ternakan, menghapuskan tempat pembiakan lalat. Okey, apakah jawapan yang pertama? Apa dia jawapan dia cikgu? Silakan cikgu. Okey. Kita tengok menghapuskan ternakan yang telah mati. Okey, ini salah satu cara kita untuk membersihkan reban lah. Betul lah. Kalau ada yang mati, kita kena buang lah. Yalah cikgu. Kalau kita biar nanti dia akan jadi bangkai. Ya, punca bau lah, lalat dan sebagainya lah. Betul cikgu. Okey, yang kedua kita serah kepada murid untuk jawab. Okey, siapa nak jawab ni? Sila kat tangan. Okey, Nantita ni laju betul lah. Silakan Nantita. Awak sangat-sangat laju hari ni. Nantita, boleh bantu saya? Silakan Nantita. Ya. Proses pelupusan sisa ladang. Okey. Proses pelupusan sisa ladang. Okey, ini antara salah satu aktiviti lah untuk kita bersihkan reban. Baik cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Rajah 6 menunjukkan carta 5 faktor yang menyebabkan stres ke atas peternakan poultry. Lengkapkan carta itu. Okey, yang saya dah beri ada 3 faktor. Jadi minta pelajar, minta murid-murid boleh tambah 2 lagi. Siapa yang nak tambah lagi 2 ni? Sila angkat tangan. Okey, baik. Atirah. Okey, Atirah. Yang pertama. Kelembapan dalam reban meningkat. Okey, kelembapan dalam reban meningkat. Betul. Okey, betul Tahniah. Baik. Maknanya di sini bila keadaan reban mungkin musim hujan ataupun banjir jadi kita tak jangkalah kelembapan dalam reban meningkat, ternakan jadi stres. Okey. Dia pun akan jadi stres kalau jadi stres. Bukan manusia jadi stres, ternakan pun akan jadi stres. Okey, jawapan seterusnya. Baik, yang seterusnya siapa nak jawab? Silakan tangan kawan-kawan. Okey. Kita bagi dekat Ras. Silakan Ras. Ras. Okey, Ras boleh jawab. Bunyi bising. Bunyi bising. Okey. Okey, ada bunyi bising, termasuk dalam jawapan. Okey, jawapan bagi yang seterusnya kepadatan ternakan dalam reban. Bila suasana reban padat pun dia akan jadi stres. Macam kita dah duduk satu rumah dekat 30 orang, macam mana keadaan? Letih cikgu. Letih, stres bilik air pun susah cikgu. Okey, bunyi bising merupakan salah satu lagi stres lah. Baik cikgu. Itu saya cakap persekitaran dia kena cantik lah. Kena selesa dan juga dapat memberi ternakan selesa lah. Mungkin di dalam kawasan
sekitar ladang tu. Tak ada bunyi bising, bunyi kenderaan yang bising. Bukan tepi highway lah, tepi lebuh raya. Itu memang akan menyebabkan haiwan-haiwan jadi stres. Okey, saya tambah lagi campuran makanan yang tidak sempurna. Pun jadi stres. Jadi stres. Okey, contohlah dia makan hari ni lain. Tiba-tiba esok kita campur makanan dia dengan bahan lain. Jadi dia rasa tak sedap. Jadi dia stres. Okey. Jadi saya tambah lagi. Baik. Penukaran makanan secara mendadak. Ini saya cakap tadi lah. Penukaran makanan. Secara mendadak. Hari ni kita bagi dedak lain, esok kita bagi ke dedak lain. Dia jadi stres. Dia tak suka lah. Dia tak suka. Memilih juga ya. Betul. Ternakan poultry ni. Okey. Yang terakhir adalah pemberian vaksin. Okey. Bila dia dapat vaksin pun, dia punya emosi pun tak tentu. Ada ternakan boleh sesuaikan. Baik. Ada ternakan yang tidak boleh sesuaikan dengan vaksin tu lah. Jadi dia akan jadi stres. Baik, cikgu. Faham cikgu? Okey. Faham tak kawan-kawan? Kalau faham angguk. Baik. Okey, saya teruskan lagi dengan soalan contoh. Silakan cikgu. Okey, Raja 4 menunjukkan 1 unit bekas makanan dan minuman automatik yang digunakan dalam peternakan komersial yang pedaging. Nyatakan 2 kebaikan menggunakan alatan tersebut. Siapa nak jawab ni? 2 kebaikan menggunakan alat yang tersebut. Silakan. Kita nak Faikah. Silakan. Fakihah. Faikah pula. Fakihah, silakan Fakihah. Kebaikan yang pertama ialah mengurangkan penggunaan tenaga pekerja. Mengurangkan penggunaan tenaga pekerja. Okey, betul. Pandai Fakihah. Okey, yang kedua. Nantita ni laju betul cikgu. Laju okay. Nantita, apa jawapan Nantita? Silakan. Nantita, bantu saya. Pemberian makanan secara sistematik. Pemberian makanan secara sistematik. Baik. Okay. Jadi kedua-dua ni kebaikan kita menggunakan bekas makanan dan minuman automatik lah. Jadi yang pertama mengurangkan tenaga bekerja lah. Jadi tak perlu orang nak bagi makan. Betul. Okey, yang kedua pemberian makanan secara sistematik, maknanya berjadual mungkin setiap 2 jam dia bagi makan macam sampai itulah. Masa dia sampai akan masa dapat makan. ya, jadi tiada ternakan yang tak dapat makanan lah. Baik cikgu, sekarang ni dah sampai masa untuk kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Muhammad Fazrin. Kita daripada SMK Seri Macap Johor. Okey cikgu. Kalau tadi kita bercerita pasal bekas makanan dan minuman automatik yang digunakan dalam peternakan, boleh kita sambung cikgu? Okey, kita sambung jawapan yang ketiga. Tidak berlaku pembaziran. Maknanya di sini yang kita akan gunakan secara optimum lah, secara maksimumnya penggunaan bekas makanan dan minuman automatik ni sendiri. Okey, seterusnya. Baik cikgu, seterusnya. Okey, kita nak buat ulang kaji balik cikgu. Boleh Fizi Kali ini kita nak tanya kawan-kawan kita yang berada di rumah ni, sejauh mana kefahaman mereka tentang pengurusan ternakan poultry ni. Silakan cikgu. Okey, murid-murid di peringkat awal tadi apa yang kita telah belajar. Yang pertama, Fakihah boleh bantu saya? Fakihah, silakan Fakihah. Hari ini saya nak tahu apa yang awak telah pelajari, yang boleh ceritakan pada murid-murid, kawan-kawan di rumah yang lain dan juga di studio ni. Silakan Fakihah. Untuk tajuk pada hari ini, saya dapat mempelajari tujuan amalan peladangan yang baik. Okey, bagus. Okey, yang pertama kita dah belajar tadi, tujuan amalan peladangan yang baik. Betul cikgu. Okey, macam mana kita nak jadikan sesuatu ladang ternakan tu berfungsi dengan baik, mengeluarkan hasil berkualiti, produktiviti ladang meningkat. Okey, baik. Yang kedua, Atira. Atira, silakan Atira. Atira, apa yang kita telah dapat pelajari pada hari ini?
saya dapat mempelajari tentang pengurusan harian peternakan poultry. Okey, yang kedua Tira cakap pengurusan ternakan poultry daripada peringkat awal tadi, daripada peringkat pemberian minuman, pemberian makanan, macam mana kita menjaga kesihatan ternakan, dan yang terakhir sekali proses merekod yang borang tadi Okey, jadi seterusnya kita tengok secara ringkasnya lah saya buat rumusan pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, dalam pengurusan harian poultry pada hari ini kita telah mempelajari beberapa ni lah. Yang pertama, kebersihan reban. Macam mana kita membuat amalan sanitasi kepada reban. Dalam reban kita membersihkan apa yang tak boleh, apa yang boleh, apa yang perlu dilakukan kalau kotor. Jadi reban kena sentiasa bersih supaya ternakan yang pertama tadi tidak stres lah. Bila dia stres dia akan mungkin cepat sakit. Betul cikgu. Badan dia pun kurus. Dia tak lalu nak makan. Okey, yang kedua, pemberian makanan dan minuman. Betul. Perlu serasi dengan jenis ternakan. Okey, jadi maknanya pemberian makanan, contoh kita bagi dedak lah. Dedak perlu sesuai dengan jenis apa, baka apa. Kalau dedak tu tak kena, maka dia akan stres cikgu. Dia akan stres. Kita balik kepada stres tadi. Maknanya punca penyakit dan juga kesan kepada ternakan tu sendirilah. Betul. Okey, seterusnya penjagaan kesihatan. Bagaimana kita tengok dia bagi vaksin, antibiotik, anti-stres, ubat anti-stres. Jadi penjaga kesihatan pun sangat penting lah. Okey, seterusnya pengurusan pengudaraan. Bagaimana persekitaran pengudaraan tu perlu sesuai dengan ternakan. Jadi kita balik pada makanan ternakan tadi, stres, sakit, bila bunyi bising tadi. Okey, yang terakhir merekod. Okey, ini adalah satu proses yang sangat penting bagi penternakan yang berjaya. Untuk menjadi penternak berjaya, mesti ada rekod. Betul. Okey, jadi ini sangat penting lah, proses-proses yang sangat penting pada hari ini. Barulah kita dapat menjadi penternak yang berjaya ya cikgu. Ya, betul. Betul Fizi. Okey, satu kata-kata akhir kepada semua pelajar murid-murid yang sedang menonton Sukses SPM 2021 cikgu. Silakan cikgu. Okey, murid-murid sukses untuk SPM 2021. Saya harap penerangan saya pada hari ini dapat memberi sedikit ilmu lah kepada awak di rumah. Semasa pandemik COVID ni, jadi kita perlu belajar sendirilah di rumah. Okey, mungkin dengan bantuan guru-guru awak, awak dapat ilmu yang bermanfaat. Okey, jadi selamat maju jaya juga kepada pelajar tingkatan 4 dan 5 pertanian Fizi. Diorang tengah buat kerja khusus sekarang. Ya, kerja khusus. Jadi selamat maju jaya. Semoga dapat siapkanlah tugasan yang diberikan mengikut masa yang telah ditetapkan. Baik cikgu. Okey, okey, untuk pertanyaan Fizi lah. Ya, soalan tingkatan 4 pertanian, diorang tengah membina sangkar mini. Sangkar mini cikgu. Sangkar mini. Jadi saya tak boleh bagi tahu detail lah, lebih detail lah. So kita mendoakan kepada semua murid-murid yang sedang membuat sangkar mini ni dapat melakukan tugasan dengan baik dan juga selamat. Baik cikgu. Sebelum macam biasalah, saya sebelum habis ni saya akan pantun dulu. Silakan cikgu. Okey, mungkin Fizi nak beli lepas ni Boleh cikgu, boleh. Okey, saya jual dulu Ayam goreng puyuh panggang makan bersama anak Pak Ali. Amboi. Jika ada umur yang panjang, insya-Allah saya datang lagi. Baik cikgu, saya balas pantun cikgu dengan pantun yang saya buat tadi cikgu ya. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Jumpa lagi. Bye bye.